Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Anwar Hakim bin Abdul Salam dan saya memegang nombor metrik D183-11009. InsyaAllah saya membawa tajuk berkenaan Ha'ul Kinayah ataupun dikenali sebagai Ha Domir. Seterusnya, makna Ha'ul Kinayah yang memberi maksud takrifan ataupun pengertian Ha'ul Kinayah ini. Ha'ul kinayah huwa harfun dhamiran wa faqatun idhafiyah yadullu dhamir mufrad muzakkar ghaib. Di sini bermaksud ha'ul kinayah adalah kata ganti dan hanya sebagai huruf tambahan yang menunjukkan kata ganti tunggal untuk orang yang ketiga, lelaki, sebagai mufrad muzakkar ghaib. Dalam ilmu nahwu berkenaan tajuk dhamir ini terbahagi pada tiga, iaitu dhamir munfasil, muttasil dan mustatir. Di dalam dhamir munfasil, untuk lelaki orang yang ketiga, dia digelar sebagai huwa. Dalam munfasil, dia digelar sebagai hu. So, sebagai contoh di sini, misal alaihi. Alaihi bermaksud atasnya. Nya itulah yang memberi makna sebagai ha'ul kinayah. Ha di situlah yang menunjukkan ha dhamir mufrad muzakkar ghaib daripada dhamir muttasil hu. Adapun kalau kita jumpa yang selain itu sebagai contoh alaiha, alaihuma, alaihum, di sini bukanlah daripada ha'ul kinayah, kerana ini dah menunjukkan bukan dhamir mufrad muzakkar ghaib, kerana alaiha dah menunjukkan muannas sebagai perempuan, alaihuma dah menunjukkan dua orang, alaihum dah menunjukkan jamak, ramai. Seterusnya, ha'ul kinayah ni boleh masuk dalam tiga jenis perkataan, tiga jenis bentuk perkataan. Contohnya macam fi'il, iaitu kata kerja. Sebagai contoh, khalaqahu wala ya'uduhu yughnihi. Di situ ha yang berwarna merah tu semua ha'ul kinayah di dalam perkataan-perkataan fi'il, iaitu kata kerja. Sebagai contoh, khalaqahu tu menciptakannya. Nya itulah ha'ul kinayah. Seterusnya, harfun, iaitu sebagai kata sambung seperti fihi, alaihi, lahu. Lahu tu bermaksud baginya. Di situlah ha'ul kinayah, dia berada di hujung tu. Seterusnya, isim, iaitu sebagai kata nama ataupun kata benda. Sebagai contoh di sini, akhihi, ahlihi, nafsuhu. Nafsuhu bermakna jiwanya. Adapun contoh di bawah, sebagainya yang di bawah tu, la ha'ul kinayah, maksudnya bukan daripada jenis ha'ul kinayah, iaitu sebagai contoh nafqahu. Nafqahu di sini, hu di situ bukanlah ha'ul kinayah, kerana ia daripada kata asal faqiha yafqahu. So kita kena perhatikan. Seterusnya, tariqatani lil kitabi wal harkati, dua jenis penulisan dan dua jenis baris untuk ha'ul kinayah. Pertama sekali kita akan membincangkan tentang al-kitabatu, iaitu penulisan. Di dalam penulisan dalam Quran, macam mana ha'ul kinayah ni berada, bentuk dia macam mana. Pertama, fasola. Fasola ni dia terpisah. Terpisah maksudnya ha'ul kinayah tu tidak bersambung dengan perkataan tersebut. Sebagai contoh, ba'dahu, fara'auhu. Di sini kita nampak ha tidak bersambung dengan perkataan yang lain tu. Dia asing, dia terpisah. Seterusnya, ittasola, dia bersambung. Yang tadi terpisah, ni bersambung. Maksudnya ha tu dia bersambung dengan perkataan. Sebagai contoh, khalaqahu yughnihi. Seterusnya, berkenaan al-harakatu, iaitu harkat. Pada ha'ul kinayah ini ada dua jenis sahaja harkat yang digunakan. Sebagai contoh, di bawah hanya kasrah, iaitu baris bawah, dhammah baris depan. Dan contoh yang saya dapat beri daripada petikan ayat Al-Quran pada surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Sadaqallahul azim. Di sini kita nampak ha'ul kinayah yang berwarna merah tu. Di situ semua ha'ul kinayah. Sebagai contoh, lahu itu berbaris dhammah, nafsuhu berbaris dhammah juga, akhihi berbaris kasrah,
faqatalahu berbaris dhammah. Di sini nak menunjukkan yang ha'ul kinayah itu hanya dua jenis baris, iaitu kasrah dan dhammah. Seterusnya, tariqatani lil qiraati fil Quran. Dua jenis cara bacaan dalam Al-Quran, iaitu ha'ul kinayah ni macam mana cara bacaan dia di dalam Al-Quran. Pertama, qiraatus silah, iaitu berbaca dengan bersambung ataupun panjang dalam silahnya. Pertama, silah biharfi mad waw. Bacaan silah dengan huruf mad waw. Sebagai contoh di bawah, misal lahu ainain. Di situ kita nampak ha bertemu dengan waw. Waw itulah yang menunjukkan mad. Tapi dalam penulisan dia seperti belah kiri tu. Lahu ainain. Waw sebagai huruf mad di situ menjadi simbol kecil. Dan dia membaca silah. Dan kedua, silatu biharfi mad ya. Ini untuk huruf mad ya. Apabila bertemu dengan huruf mad ya, tadi bertemu huruf waw. Sebagai contoh, misal raj'ihi laqadir. Tapi di dalam penulisan seperti belah kiri tu, raj'ihi laqadir. Bacaannya silah, iaitu panjang bersambung. Dia ada simbol ya kecil di situ. Seterusnya, bacaan yang kedua, qiraatu biduni silah, iaitu pembacaan yang tanpa silah, tanpa panjang dia silah dia. Sebagai contoh, misal lahu dzikra rabbihil a'la fa'arahul ayah fil Quran. Di sini kita nampak di sini tidaklah kita baca panjang seperti sebelum tadi. Kita tak ada baca panjang. Macam contoh di sini, rabbihi kita tak baca panjang. Kita rabbihil a'la. Inilah yang dipanggilkan qiraatu biduni silah. Seterusnya, arba'u turuqan ammatan lil qiraati ha'ul kinayah fi riwayat al-imam sab'ah. Di sini menunjukkan 4 cara umum pembacaan ha'ul kinayah dalam riwayat imam 7, iaitu imam-imam qiraat. Sebagai contoh, Imam Nafi', Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Imam Ibnu Amir, Imam Asim, Imam Khalaf, Imam Abu Al-Haris. Maksudnya ha'ul kinayah ni ada 4 jenis keadaan menurut Imam 7. Pertama, ha'ul kinayah baina harfain sukun, iaitu ha'ul kinayah ni dia berada di antara 2 huruf mati. Sebagai contoh yang diberikan, fihil Quran ya'lamuhu Allah. Di sini kita nampak sebelum huruf ha'ul kinayah berbaris mati dan selepasnya pun berbaris mati. Seterusnya, ha'ul kinayah masbuqah biharfi harkati wa ba'diha harfun sukun. Bermaksud ha'ul kinayah didahului dengan huruf yang berharkat, setelah itu huruf sukun, iaitu huruf mati. Maksudnya di sini ha'ul kinayah mula-mula sebelum ha'ul kinayah tu dia huruf yang berbaris, dan selepas huruf ha'ul kinayah tu hurufnya mati. Sebagai contoh, lahul mulku wa lahul hamdu. Di sini kita nampak sebelum ha'ul kinayah tu berbaris, selepasnya mati. Dan pertama dan kedua yang saya terangkan ni, sepakat para ulama imam 7 membaca biduni silah, iaitu membaca tanpa silah. Dan seterusnya, ha'ul kinayah baina harfain harkat, iaitu ha'ul kinayah berada di antara 2 huruf yang berharkat, iaitu huruf yang berbaris. Sebagai contoh, lahu qanitun amatahu fa'akbara walahu aslama. Di sini contoh yang saya bagi walahu aslama ni saya baca panjang kerana seperti not di bawah menerangkan tentang mad silah tawilah, iaitu ha'ud dhamir yajtami'u biharfi hamzah, harkat 5 ataupun 4. Di sini menunjukkan ha'ud dhamir, ha dhamir yang bertemu dengan huruf hamzah, bacaannya perlulah dalam seperti bacaan yang panjang, ataupun 5 harkat ataupun 4 harkat.
Adapun contoh yang lain saya beri, amatahu fa akbara. Di sini bukanlah mad silah tawilah sebab dia tidak ha tersebut tidak bertemu dengan huruf hamzah selepas itu. Contohnya mad silah qasirah. Ini yang diberi nama mad silah qasirah. Ha'ud dhamir yajtami'u bi khilafi harful hamzah, iaitu ha dhamir yang bertemu selain huruf hamzah dan bacaannya hanya 2 harakat. Dan sepakat ulama Imam Sab'ah, iaitu Imam 7 qiraat, membaca dengan sila, iaitu membaca sila. Seterusnya, ha'u kinayah masbuqah bi harfi sukun wa ba'daha harfu harkat. Ha'ul kinayah didahului dengan huruf yang bersukun, maksudnya huruf yang mati. Selepas itu huruf yang berbaris. Sebagai contoh, fa'anta anhu talaha. Seterusnya, fihi huda. Seterusnya, pada bahagian yang keempat ini, faqad qara'a al-Imam Ibnu Katsir bisilah. Di sini menunjukkan hanya Imam Ibnu Katsir membaca silah dalam keadaan ayat yang seperti ini. Contoh, fihi huda. Imam Ibnu Katsir membaca silah dengan panjang. Contoh, fihi huda. Hanya Imam Ibnu Katsir sahaja. Seterusnya, summa fi suratu Al-Furqan ayat yang ke-29, ayat ke-69. Wa qad qara'a Imam Hafs bisilah fil ayat at-taliyah mislu qira'a Al-Imam Ibnu Katsir. Kemudian di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-69, Imam Hafs telah membaca silah seperti mana bacaan Imam Ibnu Katsir. Maksudnya dalam ayat ni ada perkataannya seperti di bawah tu, fihi muhanan. Di sini Imam Hafs membaca seperti Imam Ibnu Katsir. Dia membaca dengan sila. InsyaAllah sampai situ saja saya punya penerangan. Seterusnya saya akan menyerahkan pada slide yang seterusnya. Terima kasih.